Etnik Brunei merupakan salah satu kaum minoriti di Sabah. Asal-usul etnik ini sangat berkait rapat dengan sejarah Kesultanan Brunei. Suatu masa dahulu, sebelum kedatangan penjajah British di Sabah, Sabah merupakan salah satu jajahan takluk Kesultanan Brunei. Oleh sebab itulah, terdapatnya etnik Brunei di Sabah. Masyarakat Brunei merupakan antara kaum minoriti di Sabah. Hal ini kerana etnik ini hanya tertumpu di beberapa bahagian kecil di Sabah dan jumlahnya juga tidaklah ramai. Bahasa Brunei ini salah satu bahasa yang terdapat di negeri Sabah. Ia merupakan bahasa komunikasi utama penduduk majoriti di kawasan Sebitang hinggalah kawasan daerah Papar. Bahasa komunikasi harian yang digunakan lebih kurang 2/3 penduduk Brunei dan masyarakat di kawasan Sabah dan Sarawak yang berdekatan dengan Brunei Darussalam. Percampuran bahasa kerana terdapat pelbagai kaum dan etnik di Sabah. Umum telah mengetahui bahawa masyarakat pribumi di Sabah boleh bertutur dan memahami lebih daripada 2 bahasa etnik. 2 bahasa termasuk bahasa etnik masing-masing. Sebab kumpulan kami memilih bahasa Brunei sebagai tajuk utama ialah bahasa Brunei mempunyai ciri-ciri keistimewaan tersendiri sehingga menarik minat kumpulan kami untuk lebih mengetahui bahasa tersebut. Bahasa Melayu Brunei ataupun bahasa Brunei ialah bahasa komunikasi utama penduduk di daerah Sebitang, Papar, Beaufort serta Kuala Penyu di Sabah. Bahasa ini mempunyai beberapa perbezaan berbanding bahasa Melayu baku. Penggunaan bahasa Brunei berbeza-beza dari segi sebutan dan cara bertutur mengikut setiap daerah. Contoh perkataan bahasa Brunei, yang pertama usin bermaksud duit, yang kedua nyaman bermaksud sedap, bisai bermaksud cantik ataupun indah, dan banyak lagi perkataan bahasa Brunei yang menarik. Seterusnya, cabaran dalam mengekalkan bahasa Brunei kepada generasi yang akan datang. Yang pertama ialah keperluan untuk memastikan penggunaan bahasa dalam sektor pendidikan. Sebagai contoh, setiap pelajar hendaklah menggunakan bahasa baku mereka di sekolah. Dan yang kedua ialah pengaruh globalisasi yang mungkin membawa kepada perubahan pilihan bahasa. Dan yang terakhir ialah pengaruh kepada bahasa-bahasa barat, khususnya kepada golongan anak muda pada zaman sekarang yang suka mencampurkan bahasa mereka seperti bahasa-bahasa barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfan bin Muhammad Rafi dan nomor metrik saya adalah BQ23110022. Saya akan membincangkan tentang cadangan dalam mengekalkan bahasa Brunei kepada generasi yang akan datang. Cadangan yang pertama adalah pendidikan bahasa. Pendidikan memainkan peranan penting dalam menjaga bahasa Brunei di Sabah. Beberapa tindakan yang boleh diambil termasuk memasukkan pengajaran bahasa Brunei dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah-sekolah di Sabah. Meningkatkan kemampuan pengajaran guru untuk mengajar bahasa Brunei dengan efektif dan menyediakan bahan pengajaran dan sumber pembelajaran yang berkualiti, termasuk buku teks dan media interaktif dalam bahasa Brunei. Seterusnya adalah peranan komuniti dan keluarga. Peranan komuniti dan keluarga sangat penting dalam mengekalkan bahasa Brunei. Beberapa tindakan yang dapat diambil adalah menggalakkan keluarga untuk menggunakan bahasa Brunei sebagai bahasa komunikasi harian di rumah. Menganjurkan aktiviti komuniti seperti kelas bahasa, persembahan seni, dan perayaan budaya yang melibatkan penggunaan bahasa Brunei. Akhir sekali adalah mendorong keluarga untuk mendukung usaha pendidikan bahasa di sekolah dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti bahasa di komuniti. Cadangan yang terakhir adalah program tukar budaya. Program tukar budaya dapat memperkukuhkan kedudukan bahasa Brunei di Sabah. Beberapa inisiatif yang dapat diambil termasuk menyusun program pertukaran pelajar dengan daerah-daerah di Brunei Darussalam yang berkaitan secara budaya dan bahasa. Menganjurkan kunjungan budaya antara komuniti-komuniti di Sabah dan Brunei untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap bahasa Brunei. Dan akhir sekali adalah menyelenggarakan festival atau acara budaya bersama yang mempromosikan bahasa Brunei dan kekayaan budaya di Sabah.
Untuk menjawab soalan 5, iaitu apakah ahli kumpulan pelajari dari topik ini, kami telah mempelajari tentang kebudayaan yang tidak ketara dari segi bahasa Brunei Sabah. Pelbagai budaya yang tidak ketara dari segi bahasa Brunei, sebagai contoh, dapat dilihat melalui makna daripada bahasa tersebut. Hal ini demikian kerana setiap makna bahasa tersebut berbeza dan merupakan suatu budaya yang tidak dapat dilihat dan sudah tentu mesti difahami terlebih dahulu. Apa yang saya pelajari daripada subjek budaya masyarakat dan Sabah adalah saya dapat lebih tahu mendalam tentang etnik dan budaya dan juga kehidupan masyarakat lain di Sabah ini. Sebelum ni saya cuma tahu secara umum saja dan tidak tahu secara mendalam. Dan selepas saya belajar subjek ini, saya dapat tahu lebih lanjut tentang bukan sekadar budaya mereka saja, tetapi asal-usul mereka, cara kehidupan mereka, dan lain-lain. Oke, pemahaman setelah mempelajari subjek budaya masyarakat Sabah ialah mendapat ilmu pengetahuan baru tentang warisan, tradisi, serta kepelbagaian etnik dan bahasa yang menjadi ciri khas di negeri Sabah. Seterusnya, antara pemahaman saya selepas mempelajari subjek budaya masyarakat Sabah ialah kita dapat mengenali budaya dan suku etnik yang pelbagai di Sabah. Pemahaman saya selepas mempelajari subjek budaya masyarakat di Sabah ialah dapat mengenali dengan lebih mendalam tentang budaya masyarakat di Sabah. Kita sedia maklum bahawa di Sabah ada pelbagai kaum seperti Bugis, ada Bajau, ada Kadazan Dusun, ada Suluk dan sebagainya. Terlebih dahulu, saya ni orang Bugis. Sebelum saya mempelajari budaya masyarakat di Sabah, saya tidak mengenali dengan lebih mendalam tentang bangsa Bugis. Selepas saya belajar budaya masyarakat di Sabah, saya lebih mengenali tentang budaya masyarakat orang Bugis. Sebagai contoh, saya mempelajari tentang pakaian tradisional mereka, tentang makanan tradisional mereka dan sebagainya. Pemahaman saya selepas mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah ialah walaupun warga Sabah ini terbentuk dari lebih 30 etnik atau suku, tetapi masyarakatnya tetap hidup harmoni tanpa ada konflik atau pergaduhan etnik. Maka subjek budaya dan masyarakat di Sabah amat perlu dipelajari kepada semua pelajar supaya mereka mempelajari dan memahami peranan budaya pelbagai etnik dalam membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Subtema yang saya minat dalam budaya masyarakat di Sabah adalah subtema sejarah budaya Sabah sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam topik itu saya dapat mempelajari masyarakat di Sabah ni berasal dari mana. Kemudian saya dapat mengetahui tentang pemerintahan terdahulu di Sabah sebelum terbentuknya Malaysia, dan akhir sekali adalah pengaruh British di Sabah. Kemudian tugasan yang susah bagi saya sepanjang saya belajar adalah tugasan pementangan. Ini kerana sebelum ni saya biasa membentang dengan kawan-kawan yang saya biasa saja. Tetapi bila saya masuk dalam BMS ini, saya berjumpa dengan orang baru. Dan juga ahli kumpulan baru yang saya tidak kenal. Pada mulanya saya pun teragak jugalah untuk bercakap. Tapi setelah lama-kelamaan saya mula biasa dengan mereka. So itu ya. Subtema budaya masyarakat Sabah yang saya minat ialah warisan budaya ketara di Sabah kerana dapat mengetahui keindahan pelbagai warisan. Seterusnya, tugasan yang sukar bagi saya ialah membuat video refleksi. Sekian. Seterusnya, antara subtema budaya masyarakat yang saya minati ialah etnik, identiti dan kehidupan di Sabah kerana saya dapat mengenali kehidupan yang diamalkan oleh masyarakat Sabah. Pada itu, tugasan yang sukar bagi saya ialah pencarian maklumat mengenai pembentangan. Pada pandangan saya, subtema yang saya minat dalam subjek budaya dan masyarakat di Sabah ialah pendekatan memahami budaya dan masyarakat di Sabah. Subtema ini bagi saya sangat seronok kerana dalam subtema ini menerangkan tentang
Budaya-budaya yang dapat dilihat melalui sikap, kepercayaan, bahasa, adat dan perilaku, agama, dan makanan tradisional, tarian tradisional dan sebagainya. Tugasan yang sangat sukar untuk saya lakukan yang menurut saya ialah untuk mencari maklumat semasa pembentangan dan juga untuk menghasilkan video refleksi ini. Sekian, terima kasih. Dalam subtema budaya dan masyarakat di Sabah yang saya minati ialah tentang etnik, identiti dan kehidupan di Sabah, iaitu mengetahui perubahan budaya, peperangan, penghijrahan, dan faktor-faktor seperti perkawinan campur, penukaran agama, dan lain-lain lagi. Seterusnya, tugasan yang sukar menurut saya ialah dalam pembuatan refleksi video.